Yang ini saya tuju kepada soalan terakhir ni kepada Dr. Ruslim. Okey. Soalan ni sebenarnya kita nak rancang kepada masa depan yang kita nak yang baik. Tapi masalahnya sekarang keputusan SPM sebenarnya dah keluar. Dan mungkin berlaku keadaan keputusan ini tidak seperti yang diharapkan. Dan apakah peluang belajar, apakah peluang belajar yang kita kirakan berdasar keputusan yang diterima lah. Okey, yang tu kita nak Dr. Ruslim cuba ulaskan kalau boleh dapatkan padatkan dia punya isi dia tu. Silakan Dr. Ruslim. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Dr. Izwan dan rakan-rakan panel kita. Saya dari segi personal lah, rasa sangat bersyukur lah hari ini kita dapat bersama untuk bincang lah perkara yang sangat-sangat crucial sebenarnya. Sebab saya sendiri mengalami lah. Okay? Saya rasa Dr. Zul anak ada SPM, saya pun anak umur 3 tapi alhamdulillah dia tak ambil SPM, dia berada di telah membuat pilihan yang lebih awal, okay? melalui PT3, kemudian memilih untuk laluan kerjaya di College Vocational dan sebagainya. Okay? Saya rasa untuk mak ayah pun membuat pilihan ni bukan satu senang, benda yang simple lah. Okay? Satu yang sangat-sangat sukar. Sebab apa? Kalau kita dulu UPSR, kita kata okey, ini akan menentukan anak kita punya masa depan. Okay? Sebenarnya itu belum lagi, tapi sebahagiannya dah ada. Okay? Bila masuk PT3, walaupun tahun ni tak ada semua sekali, itu another stage. Okay? Tapi yang ketiga adalah SPM. SPM ni orang kata satu stage yang sangat-sangat memberi impak. Okay? Jadi that's why kadang-kadang mak ayah pun memang dalam dilema. Okay? Jadi saya rasa perbincangan kita ni sangat relevan. Okay? Sebab apa? Untuk kita bantulah, okay? Rakan-rakan kita kat sana, okay, yang ada anak dan juga anak-anak sendiri yang nak membuat pilihan. Alright. Sekarang ni Dr. Izwan kata result tak dapat seperti yang mana yang diinginkan. Okay? Yeah. Jadi pening. Sebenarnya kita kata pening lah nanti nak pilih semua sekali sebab kita mengharap gunung tapi tidak ni. Tapi sebenarnya it goes both ways sebenarnya. Satu orang yang memang dia Allah takdirkan tidaklah mendapat cemerlang, okay, dengan kesukaran pandemik dan sebagainya. Okay. Grup yang kedua adalah orang yang cemerlang. Orang yang cemerlang pun bukan simple. Sangat susah nak membuat pilihan. Okay. Jadi that's why stage ni adalah stage yang sangat penting. Kalau kita tengok tadi Dr. Zul pun share nak pilih sama ada minat ataupun macam mana. Dr. Jo pun share macam mana nak melihat masa depan dan sebagainya. Dan cikgu pun melihat dari segi apa keperluan untuk kita sama ada meneruskan pengajian ataupun bekerja dan sebagainya. Alright. Untuk anak-anak, walaupun regardless of results, okay, kita nak kena faham sistem pemilihan pengajian tahun ni. Okay? Sebab tahun ni sangat berbeza dengan tahun lepas. Jadi kita jangan assume tahun lepas sama. Sebenarnya tak. Tahun ni dia ada format baru. Okay? Kalau tahun lepas single offer sahaja. Maknanya kalau dapat ni sebenarnya dia dah synchronize dengan jabatan-jabatan lain dan sebagainya lah. Tahun ni formatnya adalah UPU online hanya untuk penawaran program di bawah kawalan Jabatan Pendidikan Tinggi sahaja. Okay, maknanya di bawah KPT lah. Okay. Bagi penawaran yang lain-lain macam contoh MARA, okay, matrikulasi dan sebagainya, itu adalah di bawah sistem yang masing-masing. Jadi that's why mak ayah dengan adik-adik yang baru dapat result SPM ni nak kena alert semua sekali, nak kena mohon. Jangan assume saya dah mohon UPU selesailah. Sebenarnya tak. Maknanya kena tengok juga UPU online dan kena tengok juga apa dia ni dekat web-web yang lain lah. Okay. Sebab matrikulasi kena mohon di bawah bahagian sekolah dan sebagainya. MARA dia ada sistem dia sendiri. JPA pun ada sistem sendiri. IPG ada sistem sendiri. Jadi semua kena alert permohonan. Alright. Apa kebaikan
dengan ada, maknanya kalau dulu single offer, sekarang ni multiple offer. Maknanya seorang tu mungkin akan dapat 3 ataupun 4 tawaran. Alright, dia ada pros and cons. Yang pertama, dari segi prosnya, pelajar akan dapat lebih banyak tawaran dan dia boleh membuat pilihan. Okay? Jadi itu dalam kebaikan kepada pelajar. Itu dari segi kebaikan lah, maknanya kita boleh memilih. Tapi kesukaran pula dekat pentadbir. Maknanya ada kemungkinan pelajar ni masuk tiba-tiba keluar balik sebab dia dah dapat ni. Tapi kita kena ingat untuk mak ayah pun bila anak-anak macam tu, kos kepada mak ayah. Sebab dia dah masuk nak kena bayar yuran. Bila nak keluar balik nanti akan ada yuran lain pula. Jadi itu kita kena tengok juga dalam konteks cons dia lah. Okay? Keburukannya adalah bila kita dapat multiple offer, kita dapat membuat pilihan, tapi bila timing yang berbeza pula jadi agak payah dalam konteks costly. Alright. Dari segi strategi, okay, macam mana cara kita nak memilih? Saya bercakap dalam konteks UPU online. Okay? Sebab ini sistem yang sangat saya lebih familiar lah. Okay? Of course tak ada right and wrong, tapi untuk UPU online ada 12 pilihan. Maknanya kaedah pemilihan tahun ini adalah merit berkomputer. Okay? Maknanya dia ikut kelayakan. Kalau dulu maknanya merit, kita pernah dengar dulu meritokrasi dan sebagainya, tapi sekarang ni dia menggunakan merit berkomputer. Okay? Jadi kaedahnya adalah kita tengok result kita, tengok ni dan kita buat macam contoh Dr. Jo kata tadi, kita tengok strength kita dan sebagainya dan kita pilih yang top 5 tu, pilihan daripada 12 tu, pilihan 1, 2, 3, 4, 5 tu kita kena ikut keutamaan dan mengikut kelayakan kita. Okay? Kenapa? Sebab sistem akan bagi offer mengikut especially pilihan pertama. Okay? Pilihan pertama is very important. Okay? Sebab apa? Kita tengok contoh. Sebagai contoh, calon A. Calon A dia dapat 4A. Okay? 4A result dia. Kemudian dia memohon satu program yang sangat popular. Okay? Sangat popular ni di satu institusi ni yang sangat popular. Dah tahu dah. Ramai sangat orang pilih ni. Jadi, kebarangkalian untuk dia dapat tu agak tipis. Menyebabkan bila meritokrasi sistem tu, merit berkomputer ni dia akan susun mengikut results tu, menyebabkan dia mungkin terkebawah. Satu program dekat satu institusi ni contohlah, maksimum yang universiti ni boleh ambil untuk fakulti komputer contoh, 120 orang. Nama dia terkeluar jadi 121. Jadi menyebabkan dia tidak dipilih. Jadi dia akan tengok pula merit berkomputer pilihan kedua. Jadi semua tersusun, last sekali kemungkinan dia dapat pilihan yang ke-12. Jadi kalau pilihan ke-12 nak tak nak dia kena terima. Sebab sistem untuk UPU online dia hanya offer sekali. Okay? Kalau tolak maksudnya terus gagal. Jadi itu untuk UPU. Maknanya mesti kalau dah dapat kena terima. Tetapi okay, kalau tak dapat ada kaedah dia. Okay. Itu kita melihat dalam konteks calon yang pertama. Maknanya mungkin result tak berapa cemerlang sangat. Maknanya dia kena tengok kepada pilihan itu. Calon yang kedua, mungkin dia rasa dia dah cemerlang. Okay, dia dapat, dia kata 9A. Mungkin dah okey dah ni. Okay. Pun salah pilih kursus dan salah pilih tempat. Itu pun sangat-sangat kritikal. Contoh, memilih untuk kalau katalah lepasan matrikulasi. Okay. Matrikulasi, keluar daripada matrikulasi, result tak dapat 4 flat. Dapat 3.8 saja. Tapi tetap juga nak pilih bidang medical. Okay. Confirm. Setakat ni lah, based on pengalaman, confirm tak dapat. Sebab apa? Untuk bidang medik, 4 flat tu pun dah orang kata melambak dah. Jadi kat situ pun dia akan susun merit berkomputer pun ada kemungkinan daripada 120 untuk tu pun mungkin terkeluar. Jadi kena tengok dalam results kita setakat mana yang kita ni dah memang very very important untuk ni. Alright. Result UPU jangka keluar saya rasa 14 Julai. Okay, kalau tak silap saya lah. Alright. Yeah. Bagi yang tak dapat, macam mana cara dia? Bagi yang ni sebenarnya dia satu opportunity lah. Okay, satu opportunity yang sangat besar. Okay.
untuk memilih sebab kita boleh merayu. Kita boleh merayu semua sekali. Jadi tidak bermakna tak dapat. Jadi ada peluang untuk merayu. Dan ada pelbagai lagi laluan-laluan lain seperti macam kalau di UMP kita ada laluan masuk terus. Masuk UMP secara terus. Jadi itu pun peluang. Peluang maksudnya ni. Tapi laluan ini of course lah bukan laluan melalui UPU. Maknanya memohon terus melalui sistem universiti. Dan of course kalau UPU tu adalah subsidized fee dekat kalau melalui masuk terus universiti ni tempat guaranteed, tapi of course fee tu mungkin agak mahal sikit lah. Alright. Untuk laluan-laluan lain maknanya kita kena tengok maknanya MARA semua sekali dan daripada situ kita kena mohon accordingly. Alright. Nasihat saya secara ringkas ni lah. Untuk UPU pilih bidang dan tempat pengajian ikut result kita, result SPM. Dan yang paling penting sekali adalah study prospek kerja yang kita nak pilih. Agak-agak kalau kita pilih ni, kerja dia macam mana nanti. Dan pilih 5 pilihan pertama tu yang betul-betul kita target. Tengok result kita dan kita target. Kalau dapat, maknanya kena pergi. Sebab kalau tolak, terus tak dapat. Adalah. Kemudian, kalau tak dapat, bukan bermaksudnya tak dapat. Kita boleh rayu sebab UPU akan buka 1 kali rayuan. Kemungkinan kalau katalah ni, maka mungkin ada 2 kali, wallahualam lah. Tapi yang saya tahu, kemungkinan 1 kali rayuan. Kalau tak dapat juga, seperti mana saya beritahu tadi, terdapat pelbagai laluan. Maknanya kalau UMP, kita ada UMP Advance, masuk lalu UMP secara terus. Ataupun kalau result tak berapa bagus, ataupun mungkin aliran-aliran sastra yang sebelum ni, yang rasa nak tukar bidang. Kita di UMP kita ada laluan untuk pra-diploma. Ini adalah peluang kedua untuk new experience dan sebagainya. So untuk sistem-sistem lain perlu semak tarikh tutup, mohon dulu kalau dapat pelbagai offer, insya-Allah kita buat pilihan kemudian. Jadi saya rasa itu saja untuk pusingan pertama lah Dr. Izwan. Okey.